Malaysia telah dikejutkan dengan virus COVID-19 yang bermula apabila para pelancong di China tiba di Johor Bahru melalui Singapura. Kes-kes yang dilaporkan pada ketika itu masih lagi dalam keadaan terkawal sehinggalah muncul kluster tempatan pertama berikutan daripada Perhimpunan Agama Jemaah Tabligh di akhir bulan Mac. Tidak lama kemudian, Malaysia telah mencapai jangkitan tertinggi di Asia Tenggara melebihi 2,000 kes aktif dan tanggal 16 Mac 2020, Malaysia telah dilaporkan virus ini merebak di seluruh negeri dalam Malaysia. Persoalannya di sini, di manakah ketegasan pihak kerajaan menangani isu COVID-19 ini? Semuanya akan terjawab bersama kami. Kumpulan Abisena teruskan menonton. Baiklah, iaitu tadi penularan COVID-19 ini, Malaysia telah membuat satu inisiatif untuk masyarakat supaya kes dapat dikawal lantaran kerana kes yang meningkat dari hari ke hari. Merujuk kepada tindakan pencegahan oleh kerajaan Malaysia terhadap kes pandemik coronavirus ini pada 16 Mac 2020, oleh itu kawalan gerakan telah dilaksanakan di seluruh negara. Persoalannya di sini, apakah inisiatif yang telah dibuat oleh Malaysia bagi membanteras penularan COVID-19 ini? Selain tak bukan ialah PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang terbagi kepada beberapa jenis yang memiliki ketegasannya tersendiri mengikut keadaan dan tempat. Antara jenis PKP yang telah dilaksanakan ialah PKPP, PKPB dan PKPD. Persoalannya, apakah ketegasan di sebalik PKP ini? Semua akan terjawab oleh rakan saya yang lain. Nama diberi Nurul Fatimah Selama binti Muhammad Ali, pemegang nombor kad matrik S54314 dan salah satu kesalahan yang sering diingkari oleh masyarakat ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat iaitu PKPB ialah percubaan rentas negeri atau daerah. Sekatan jalan raya di setiap plaza tol di seluruh negeri dilaksanakan bagi menggalakkan masyarakat merentas sepadan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 ini. Namun begitu, pergerakan rentas negeri atau daerah ini boleh dilakukan dengan alasan yang kukuh seperti urusan kerja dan urusan-urusan lain yang dibenarkan oleh pihak PDRM. Kompaun akan dikenakan pada individu yang melanggar arahan rentas sepadan ini. Masyarakat perlulah bersikap bertanggungjawab dalam membantu mencegah wabak ini daripada terus berluasa. Bersama saya, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor pada 17 Jun lalu berkata sebanyak 52 kompaun yang telah dikeluarkan kepada pemilik premis yang gagal mematuhi SOP yang ditetapkan sejak PKPP dilaksanakan. Menurutnya, antara kesalahan yang sering dilakukan ialah premis beroperasi melebihi had masa yang dibenarkan. Mazlan berkata pihaknya telah menegaskan kepada pemilik premis perlu ditutup pada jam 12.30 malam. Namun masih ada segelintir yang berdegil dan beroperasi sehingga jam 1 atau 2 pagi. Antara kesalahan lain yang dilakukan oleh pemilik premis ialah gagal menyelenggarakan buku pendaftaran pelanggan, tidak merekod suhu badan pekerja serta tidak melakukan proses penyakuman dan pembersihan 3 kali sehari dalam tempoh operasi. Sekian sahaja daripada saya. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Negara iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, individu yang gagal mematuhi SOP di tempat awan akan dikenakan denda RM1,000 dan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 186 Kanun Persisaan yang membawa kepada hukuman penjara 2 tahun atau denda maksimum RM10,000 atau kedua-dua. Seterusnya adalah kesalahan pemakaian pelitup muka. Ramai rakyat Malaysia yang menjadikan pelitup muka sebagai perhiasan semata-mata. Mereka sering meletakkan pelitup muka di bahagian dagu, gantung di telinga dan juga letak di bahagian tangan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah telah memberi amaran supaya tidak meletakkan pelitup muka di bahagian dagu kerana tindakan tersebut boleh mencemarkan pelitup muka dan memberi kesan kepada mulut dan juga hidung untuk terkena jangkitan bakteria, virus dan juga kuman. Selain itu, ramai juga rakyat Malaysia yang sering menggunakan pelitup muka jenis fabrik kerana lebih menarik dan juga mengikut trend. Namun, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pelitup muka jenis fabrik yang mempunyai 1 atau 2 jenis lapisan sahaja. Berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, hanya pelitup muka jenis fabrik yang mempunyai 3 lapisan sahaja yang disarankan bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Tahukah anda apakah itu penjarakan sosial? Penjarakan sosial merupakan satu kaedah di mana dapat mengelakkan seseorang daripada terkena jangkitan wabak COVID-19 dan juga dapat mengelakkan pelbagai lagi penyakit seperti yang dikatakan oleh Dr. Hisham. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan penjarakan sosial tersebut? Ialah
tidak berjabat tangan, kekal berada 1 meter antara satu sama lain dan duduk di tempat yang disediakan. Tempat yang perlu kita menjaga penjarakan sosial ialah tempat awam, pasar raya, kedai makan dan panggung wayang. Tahukah anda, kegagalan pematuhan penjarakan sosial di Malaysia merupakan antara kesalahan tertinggi yang telah direkodkan. Akhbar ini telah memasuki akhbar di negara jiran seperti Singapura dan Indonesia. Tidak menamakan 3W dan mengikuti 3S atau 3C merupakan salah satu kesalahan SOP. Orang ramai masih lagi tidak patuh saranan daripada KKN seperti kurang menamakan 3W, iaitu wash yang mana jarang mencuci tangan dengan air dan sabun atau sanitizer. Wear pula jarang memakai face mask di tempat awan atau jika bergejala, dan warm pula kurang mematuhi arahan daripada KKN yang lebih berkonsepkan peringatan seperti elakkan salaman, amalkan etika batuk dan bersin, duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting, serta dapatkan rawatan segera jika bergejala. Dapat dilihat juga orang ramai masih lagi mengamalkan 3S atau 3C seperti crowded place, berada di tempat yang sesak, confined space iaitu berada di kawasan yang sempit, dan close conversation iaitu bersembang pada jarak dekat. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya terus mengamalkan pendekatan 3W dan mengelakkan 3C atau 3S. Hukuman yang akan dikenakan kepada individu yang ingkar akan peraturan SOP. Bermula 1 Ogos 2020, kerajaan telah memutuskan untuk mengenakan kompaun sebanyak RM1,000 kepada individu yang tidak memakai penutup muka di tempat awam. Menteri Kanan Datuk Seri Ismail telah mengesan kluster di sebuah restoran di Ibu Negara. Selepas itu, beliau menegaskan jika pemilik atau pengusaha permis tidak mematuhi SOP penjarakan sosial akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. Kompaun tersebut juga akan dikenakan kepada pelanggan yang berada di dalam permis tersebut. Selain itu, permis juga akan diarahkan tutup atau dihadapkan ke mahkamah. Ketegasan kerajaan dalam menangani isu coronavirus merupakan satu tindakan yang komprehensif dan juga tindakan yang bijak. Menurut rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang, kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang yang berada di negara Malaysia. Oleh itu, sebagai rakyat dan juga kerajaan, kita perlu menitik beratkan penguasaan undang-undang ini supaya negara kita kekal aman damai. Dan juga, rakyat juga perlulah patuh dengan penguasaan undang-undang yang telah diperketatkan untuk memastikan virus ini tidak merebak ke seluruh negara. Akhir kata pantun, tiada sengketa, tiada amarah, ramai teman, berbesar hati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan akan berhenti. Sekian saja pada berita kepulauan kami. Assalamualaikum warahmatullahi It was worth the try.